Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke Brussels, Kingdom of Belgium bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN EU yang bakal berlangsung pada 14 Disember 2022. Para pemimpin ASEAN akan bersidang untuk pertama kalinya bersama para pemimpin Kesatuan Eropah EU dan dijangka membincangkan usaha-usaha bagi memperkembangluaskan lagi perdagangan dan infrastruktur di antara kedua buah rantau berkenaan, di samping mempertingkatkan lagi hubungan strategik ASEAN-EU sejak ia menjadi strategic partnership pada bulan Disember 2020. Tahun ini merupakan ulang tahun ke-45 hubungan ASEAN dan EU sejak penubuhannya pada tahun 1977. Hubungan tersebut merangkumi pelbagai bidang seperti keselamatan, pertahanan, ekonomi, sains dan teknologi serta pembangunan mampan. Terdahulu sebelum itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga dijangka menghadiri Majlis Royal Audience bersama His Majesty King Charles III, King of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland di Windsor Castle, United Kingdom. Majlis Royal Audience ini nanti jelas mencerminkan simbol kemesraan, ikatan tali persahabatan dan kuatnya hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom yang terjalin berkurun lamanya, di samping memberikan peluang untuk beramah mesra dan mengeratkan lagi hubungan muhibah dan silaturahim kerabat diraja kedua-dua buah negara berkenaan. Keagraban hubungan itu juga dapat dilihat melalui beberapa siri keberangkatan yang lalu, seperti keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia menghadiri majlis resepsi yang dihoskan oleh His Majesty King Charles III di Buckingham Palace, London pada bulan September lalu. Manakala His Majesty the King pertama kali berangkat ke Bandar Seri Begawan pada tahun 1984 selaku wakil Her Majesty Queen Elizabeth II sempena kemerdekaan negara Brunei Darussalam, dan kali terakhir baginda berangkat ke negara Brunei Darussalam adalah pada 2 November 2017. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya akan berangkat bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Ana Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Ana Haji Muhammad Alam bagi menghadiri majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Ireland Utara. Majlis tersebut akan memberikan peluang keemasan kepada rakyat dan penduduk khasnya yang berada di United Kingdom dan Ireland Utara untuk berjunjung ziarah dan beramah mesra ke hadapan majlis baginda berdua. Festival Teater Brunei Kebangsaan kali kedua disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Bank Baiduri bertujuan menyatukan persembahan pentas daripada penghibur dan artis di negara ini. Acara yang dianjurkan bersempena Brunei December Festival ini membawa tema The Bruneians Heart. Acara malam tadi berlangsung di bangunan Pro Chancellor Art Centre, Universiti Brunei Darussalam. Hadirin berhormat, Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Festival Teater Brunei Kebangsaan yang direkan selama seminggu ini melibatkan aktiviti teater termasuk forum dan dialog, bengkel dan persembahan. Ia dikelolakan bersama kumpulan teater tempatan 24/7 Studios bersama AI Creative, Medley House Productions, The Creative Core BN sebagai rakan kreatif dan Think Exist sebagai rakan strategik. Orang ramai adalah dialu-alukan bagi mengikuti forum dan menyaksikan persembahan yang berlangsung di Pro Chancellor Art Centre, Universiti Brunei Darussalam. Tiket-tiket boleh didapati di pintu masuk pusat tersebut atau dengan melayari laman sesawang Pesta Teater Brunei Kebangsaan.
Dalam konteks keselamatan dan sekuriti negara, para belia memainkan peranan yang penting dan instrumental dalam mewujudkan suasana yang kondusif bagi membolehkan pelaksanaan inisiatif-inisiatif pembangunan dan kemajuan negara. Ke arah itu, menegakkan kedaulatan undang-undang iaitu the rule of law hendaklah diutamakan bagi memastikan tugas dan tanggungjawab dilaksanakan dengan penuh berintegriti dan adil. Setiausaha Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri berucap demikian semasa upacara barisan tamat latihan rekrut lelaki Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB bagi pengambilan ke-169 dan rekrut wanita pengambilan ke-57 kemarin. Daeng Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib menjelaskan selaku agensi pertahanan negara ABDB mempunyai institusi-institusi latihan tentera yang moden dan berkeupayaan dengan sistem latihan yang berkualiti tinggi sebagai acuan dalam membentuk para anggotanya bukan sahaja menjadi job ready malahan juga berperanan penting dalam menjaga public interest negara. 300 anggota rekrut lelaki telah menjalani sesi latihan asas ketenteraan selama 6 bulan sementara 58 rekrut wanita pula menjalani latihan selama 3 bulan. Pada upacara tersebut, para rekrut dan jurulatih yang telah menunjukkan prestasi cemerlang menerima anugerah masing-masing. Juga hadir Brigadier Jeneral Datuk Seri Pahlawan Saiful Rizal bin Abdul Latif, pemangku pemerintah ABDB. Sejak Januari hingga November 2022, 400 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Jumlah itu kian bertambah apabila 2 buah keluarga dan seorang perempuan berbangsa dusun memeluk agama Islam petang kemarin. Simon Philip Brunner Keenan berasal dari New Zealand bersama anaknya kini dikenali sebagai Muhammad Ali dan Dayang Sarah. Sementara Dayang Isuroni binti Iko yang berbangsa dusun kini dikenali sebagai Dayang Nur Isma Amani binti Muhammad Iko. Majlis pengislaman mereka disempurnakan oleh bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Awang Haji Roslan bin Haji Sulaiman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. I've lived in Brunei for 11 years already. Lots of my friends are Muslim. Things like the values like humility and charity and kindness, and these are the things that made me choose Islam. Sementara itu, sebuah keluarga berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Hadir Pegawai Penguasa Polis Haji Irham bin Haji Muhammad Arsyad, pemangku pengarah Jabatan Kawalan Lalu Lintas Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis berlangsung di Kampung Sumbiling Lama, Jalan Batang Duri, daerah Temburong. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk sentiasa menjaga akhlak dan integriti. Islam juga melarang umatnya dari mengabaikan tanggungjawab, tidak ikhlas dalam menjalankan tugas, tidak amanah dalam menyampaikan rahsia yang berkaitan dengan pekerjaan, salah laku dalam tugas sehingga menyebabkan pelanggaran peraturan dan undang-undang yang menjurus kepada kesalahan jenayah seperti rasuah. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Berintegriti dalam Pekerjaan. Khutbah juga menekankan setiap pekerja perlu memiliki sifat integriti dalam diri mereka kerana mereka inilah sebagai jentera yang boleh membentuk dalam mencapai visi, misi dan matlamat serta memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Berintegriti adalah antara akhlak mulia dan terpuji yang mesti diterapkan dalam kehidupan kita seharian. Integriti merujuk kepada sifat jati diri dan nilai-nilai murni seseorang seperti jujur, amanah, ikhlas, bertanggungjawab, adil, berdisiplin dan tidak mudah dipengaruhi. Dalam konteks pekerjaan, sifat-sifat seperti ini adalah amat penting dan mesti ada pada diri setiap pekerja, sama ada pekerja sektor awam, pekerja sektor swasta, badan-badan awam dan juga orang-orang yang bekerja secara persendirian. Bukan itu saja, pekerja yang berintegriti juga menggambarkan seseorang yang tulus, komited, dedikasi serta mematuhi etika kerja, peraturan dan juga undang-undang.
Dari perspektif pencegahan rasuah, orang yang berintegriti tidak akan mudah disogok atau dirasuah, walaupun bentuk suapan itu berupa wang yang banyak ataupun barang-barang yang bernilai. Mereka juga tidak mudah dipengaruhi dengan pemberian hadiah. Ini kerana rasuah dan hadiah inilah merupakan cabaran kepada integriti seseorang. Pelaksanaan projek sistem meter pintar bergabung atau Unified Smart Metering System USMS memudahkan para pengguna elektrik dan air untuk menambah nilai kredit tanpa menggunakan kad fizikal dan menekan secara manual. Cara tersebut boleh dibuat secara dalam talian hanya dengan menggunakan telefon bimbit dan di kedai-kedai di masa akan datang. Penggantian meter tersebut pada masa ini dikendalikan oleh syarikat DST Network Sdn Bhd. Rosimah Sulaiman seterusnya membawakan laporannya. Dan pemasangan meter pintar dilaksanakan oleh kontraktor dalaman syarikat yang berkelayakan dan lulus persijilan mengikut PON pemasangan dari Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Jabatan Perkhidmatan Air. Di samping itu, DST Network juga menggunakan khidmat kontraktor luar yang diiktiraf dan lulus PON pemasangan. Platform USMS merupakan akses kepada pendigitalan perkhidmatan tenaga elektrik dan air dalam satu modul. Tiada lagi anggaran bil dan tiada pembaca meter diperlukan bagi perkhidmatan air di mana penggunaan utiliti yang terkini boleh diakses dari masa ke semasa melalui laman sesawang usms.com.bn dan aplikasi mudah alih USMS. Bagi perkhidmatan elektrik, kemas kini akaun order akan dibuat pada setiap jam, manakala bagi perkhidmatan air akan dibuat pada setiap 24 jam. Pengguna juga boleh mengawal penggunaan utiliti dan menjimatkan perbelanjaan. Pelaksanaan USMS memberi pengalaman baru kepada para pengguna bagi kedua-dua utiliti tersebut dengan keduanya boleh diakses secara dalam talian. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, syarikat DST Network Sdn Bhd menyasarkan penggantian meter kepada lebih 250,000 unit rumah, bangunan-bangunan kerajaan dan komersial di seluruh negara. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTV. Penanaman pohon bagi program protokol hijau merupakan antara program yang termasuk dalam program inisiatif Jabatan Daerah Temburong iaitu ke Kampung Kitani. Program protokol hijau tersebut berlangsung kemarin di kawasan Balai Raya Kampung Sibut, Daerah Temburong. Penanaman pohon bagi program protokol hijau tersebut merupakan kesinambungan daripada penyelarasan penanaman pohon di dewan-dewan dan balai-balai raya yang telah bermula pada 27 November yang lalu. Terdahulu diadakan pertandingan sepak takraw yang dirasmikan oleh Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Suhaili, pemangku penolong pegawai daerah Temburong. Acara kesukanan dan kemasyarakatan tersebut dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sibut dan Majlis Perundingan Kampung Sumbiling dengan kerjasama Takmir Balai Ibadat Kampung Sibut. Bangki melahirkan peserta yang berkemahiran dan berani dalam beraktiviti sama ada secara berkumpulan atau persendirian. Kementerian Pendidikan melalui unit beruniform dan perkhidmatan kemasyarakatan, Jabatan Pendidikan Kurikulum dengan kerjasama Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam menganjurkan perkampungan ke Panduan Pandu Puteri, Pandu Puteri Ranger dan Pandu Puteri Tunas. Acara yang diadakan selama 2 hari itu berakhir petang kemarin dengan majlis penutupan perkampungan berkenaan. Penyampaian sijil hadiah dan lencana disempurnakan oleh Daeng Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam bagi kategori Pandu Puteri dan Pandu Puteri Ranger. Kumpulan terbaik dijuarai oleh kumpulan Mawar, manakala kumpulan Rambutan menjuarai kumpulan terbaik bagi kategori Pandu Puteri Tunas. Sementara peserta terbaik bagi kategori Pandu Puteri dan Pandu Puteri Ranger disandang oleh Daengku Siti Nazirah binti Pengiran Aliuddin. Dan Daengku Naurah Syifa binti Pengiran Haji Abdul Rahman menyandang peserta terbaik bagi kategori Pandu Puteri Tunas. Pelbagai aktiviti disusun bangki memeriahkan Bazar Keusahawanan Belia yang diadakan selama 3 hari sehingga esok di Kompleks Sukan Tutong.
Bertemakan Karnival Belia dan Masyarakat Tutong, bazar diadakan sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Bazar dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dan swasta daerah berkenaan melibatkan Persatuan Belia dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 10 malam. Bazar diisikan dengan gerai jualan daripada pengusaha-pengusaha belia termasuk persembahan alat-alat muzik tradisional dan moden serta beberapa permainan untuk seisi keluarga. Harapan untuk pada orang ramai, especially kaum keluarga membawa anak-anak mereka yang sedang bercuti untuk berkunjung ke Kompleks Sukan Tutong bagi sama-sama menyokong Bazar Keusahawanan Belia ini yang mana pengusaha-pengusahanya adalah belia dan masyarakat Tutong. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan maklumkan 485 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.2%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei BBCSG menerima sumbangan RM1,105 daripada Pusat Perubatan Jerodong Park JPMC berikutan acara Eat Healthy with Us yang diadakan pada 25 November lalu. Penyerahan sijil penghargaan kepada para penderma diserahkan oleh Dr. Mira Sahib Kabir, Pengarah Perubatan JPMC kepada Dayang Hajah Aminah binti Haji Mumin yang dipertua BBCSG. Acara Eat Healthy with Us bertujuan menggalakkan gaya hidup sihat melalui makanan seimbang dan aktiviti fizikal dengan matlamat mengumpulkan dana bagi BBCSG melalui 10% sumbangan jualan para peserta dan sumbangan para pengunjung. Cuaca di negara Brunei Darussalam dijangka aktif dengan hujan sekali-sekala lebat dan berpetir, dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan sehingga Selasa 13 Disember 2022. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam maklumkan terdapat risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir, terutama jika bertembung dengan air pasang semasa hujan lebat. Kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya bagi keselamatan semua.